Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada malam ini kita live daripada Parlimen Dempong Tebal, dan terima kasih kepada Datuk Ketua Gerak 98 Kebangsaan, Datuk Eza Muhammad Noor, yang sudi hadir daripada Kuala Lumpur untuk bersama dengan Gerak 98 Pulau Pinang dalam live kita pada malam ini. Dan di hujung sana Saudara Zulkifli Hashim, Ketua Gerak 98 Parlimen Dempong Tebal. Alhamdulillah, pada malam ini Gerak 98 Pulau Pinang ingin menyatakan bahawa kita telah ada calon untuk Parlimen Dempong Tebal. Dan Gerak 98 Pulau Pinang juga telah pun ada jentera di PDM di 3 dun di Parlimen Dempong Tebal, iaitu Sungai Aceh, Jawi dan Sungai Bakap. InsyaAllah calon kita calon yang punya cukup kelayakan, seorang yang profesional dan pernah menjawat jawatan besar dalam kerajaan, seorang yang berkaliber, tokoh hebat, dan beri full komitmen untuk Gerak Pulau Pinang. Dan kita juga ada calon-calon yang lain di Pulau Pinang, dan kita ingin nyatakan kepada rakyat seluruhnya bahawa Gerak 98 terasnya adalah pendukung dan menegakkan reformasi. Dan kita menentang terutamanya Sikitol, pengkhianat-pengkhianat yang mengikut jejak langkah Azmi bin Ali dan Dr. Mansur Osman, ahli Parlimen Dempong Tebal. Dan mereka-mereka yang masih bersekongkol dengan pengkhianat ini, yang masih berada dalam parti. Dan kita juga tidak akan melepaskan mereka-mereka ini, dan kita akan sediakan bukti-bukti agar mereka-mereka yang bersama dengan pengkhianat ini terus nyah daripada parti. Dan kepada Adun Sungai Bakap, saya peribadi, saya Afal Yusof, Ketua Gerak 98 Pulau Pinang, memberi ingatan, musuh kamu adalah pengkhianat dan bukan Gerak 98 Pulau Pinang. Kami di sini bukan mencari kesalahan sesiapa ataupun mencari kesalahan pemangku ketua cabang Dempong Tebal, tetapi sikap beliau yang tidak proaktif dalam menggerakkan jentera dan penubuhan ranting-ranting. Ada juga ranting yang ditolak mentah-mentah tanpa sebab, sedangkan ranting itu punya cukup ramai ahli untuk membantu parti PKR dalam Parlimen Dempong Tebal. Dan kita Gerak 98 Pulau Pinang, dan saya sendiri sebagai ketuanya, memberi amaran, tumpukan gerak kerja untuk memantapkan jentera di Parlimen Dempong Tebal dan 2 dun, Sungai Aceh dan Sungai Bakap, yang diwakili oleh PKR. Walaupun Sungai Aceh sekarang ini telah pun mengikut langkah pengkhianat, namun kursi itu adalah kursi PKR. Dan kita bagi dalam tempoh 2 minggu ini, jika masih lagi
tidak ada gerak kerja, tidak ada nampak langsung gerakan untuk memantapkan parti, memantapkan tentera pilihan raya, kita tidak teragak-agak untuk terus menyerang beliau. Dan kita nyatakan bahawa kita tidak ada masalah peribadi dengan beliau, tetapi kita nak beliau sebagai pemangku ketua cabang menumpukan sepenuh perhatian untuk memantapkan jentera parti, kerana PRU yang ke-15 semakin hampir. Kita jangka sebelum Hari Raya dan selewat-lewatnya pada bulan Jun tahun ini. Jadi sebagai pemimpin, harus tunjukkan komitmen, tunjukkan wibawa anda sebagai pemimpin, melaksanakan tugas, amanah dan tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Jangan terikut-ikut dengan gerak ataupun gaya kartel. Kerana masa kita dah tak panjang sebenarnya, kerana kita live ini pun mungkin dalam masa setengah jam saja. Kerana Datuk Eza Muhammad Noor ada lagi acara lain. Beliau sekarang ni alhamdulillah datang ke Penang pun kita cukup berbangga, cukup berterima kasih. Kerana dapat bertemu dengan semua pimpinan gerak, termasuk Ketimbalan Ketua Gerak Negeri Tuan Mansur, Ketua Keselamatan Tuan Mazlan, yang semua ramai di sini. Tapi kerana SOP, kita patuhi SOP dengan jarak yang jauh. Jadi kita minta sekali lagi kepada seluruh pimpinan PKR Negeri Pulau Pinang, terutamanya di Parlimen Demo Tebal ini, berikan perhatian. Tunjukkan bahawa PKR memang telah pun melaksanakan tugas-tugas untuk memantapkan jentera parti. Dan pada malam ini saya isytiharkan bahawa Parlimen Demo Tebal adalah Parlimen angkat Gerak 98 Negeri Pulau Pinang. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Fendi Yusof, Ketua Gerak Pulau Pinang, Gerak 98 Pulau Pinang, Saudara Haji Zul, Ketua Gerak 98 Nibong Tebal, cabang paling panas di Pulau Pinang, Parlimen, ya. Rakan-rakan pimpinan, saudara yang saya muliakan, saya ucap terima kasih kepada Gerak 98 Pulau Pinang, seluruh pimpinan, semua yang hadir tadi, masih lagi di sini, kerana memberikan ruang kepada saya untuk bersama dalam mesyuarat Gerak 98 Pulau Pinang tadi. Seperti yang telah disebutkan oleh Saudara Fendi, Gerak Pulau Pinang telah membuat keputusan untuk memberikan tumpuan dan fokus kepada Nibong Tebal. Parlimen Nibong Tebal ini merupakan salah satu-satunya parlimen yang ahli parlimen PKR-nya menyeberang, ya, dalam episod langkah syaratan. Ya. Maka mereka telah berbincang, saya juga turut serta bersetuju untuk tumpuan diberikan kepada Parlimen Nibong Tebal. Gerak 98 sendiri akan memulakan jentera gerakannya. Mereka sudah punya calon tokoh tempatan. Saya sendiri diperkenalkan tadi. Saya cukup yakin atas kewibawaan dan komitmen Gerak 98 Pulau Pinang ini sama seperti komitmen Gerak pusat, ya, bahawa kita bertekad untuk memastikan bahawa agenda reformasi itu tidak lagi digugat, ya, sama sekali, ya. Sebab itu kita banyak soalan sama ada kita bertanding atau tidak dalam PRU15. Jawapan saya, demi reformasi bukan sekadar bertanding, masuk pilihan raya, masuk penjara pun kita
kita sedia kan, kita dah masuk dah pun. Ni kiri kanan saya ni bukan asing ya, dengan lokap, dengan penjaga, dengan perjuangan ya, tetapi fokus kita ialah untuk reformasi ya, untuk mempertahankan reformasi ya. Tentunya persoalannya gerak bukan satu parti ya, satu gerakan, maka sebab itu kita memberikan keutamaan ya, dan memberikan ruang ya, kepada parti-parti koalisi reformasi ya, untuk memainkan peranan ya. Laporan yang kita terima setakat ini ya, di Parlimen Nimbung Tebal ini ya, parlimennya pengkhianat, donnya ada 3, satu itu pun juga pengkhianat ya, Sungai Aceh ya, Sungai Aceh dan juga Seberang. Tetapi dari segi gerakannya itu ya, belum kita tak nampak ya, ada komitmen yang jelas ya, serangan yang jelas, gerak kerja yang jelas untuk benar-benar ya, memastikan bahawa pengkhianat-pengkhianat ini benar-benar ya, dipastikan tidak diberi ruang sama sekali. Ya, saya faham Pulau Pinang ni agak stabil, kedudukan koalisi reformasi itu kukuh ya. Kita satu lagi yang khianat di Perempatan Pauh ya, di Don Seberang Jaya ya, Perempatan Pauh memang kukuh. Laporan Perempatan Pauh memang superb ya. Kita semua tahu ahli Parlimen Perempatan Pauh ya, Muhammad Nur Izzah itu memang konsisten, gerakannya nampak, tetapi Nimbung Tebal ni agak sedikit longgar. Sebab itu tugas kita ialah untuk membantu ya, demi reformasi ya, dan kita tidak mahu, bukan mahu mendahului parti, tidak ada agenda peribadi ya. Tumpuan kita adalah khusus ya, untuk memastikan bahawa dalam PRU 15 ya, semua tempat dan dalam kes Pulau Pinang ya, Parlimen Nimbung Tebal ya, dan Don Sungai Aceh itu ya, kita bukan sekadar menang besar, dan kita juga mau pastikan bahawa calon yang menggantikan calon-calon ahli-ahli parlimen dan adun pengkhianat ini benar-benar merupakan tokoh-tokoh reformasi tulen ya. Gerakan kita daripada dulu ya, Gerak 98 ni lah, pertama untuk menampilkan tokoh-tokoh reformasi, tokoh-tokoh reformis. Kita punya banyak pengajaran ya, dalam langkah Sheraton. Baru beberapa hari lepas je 2 hilang lagi. Ini nak kata lagi 2 ke 3 hilang lagi ya. Sebabnya apa? Sebabnya mereka tidak jelas ya, semangat reformasi, perjuangannya itu tidak jelas. Jadi sebab itu ya, kita menghadapi masalah ya. Jadi kita mau tampilkan kelompok-kelompok reformis tulen. Itu satu ya. Keduanya, kita juga mau memastikan bahawa musuh-musuh reformasi ini ditentang ya. Sebab itu bagi gerak ya, kita tidak akan benarkan, tak bagi ruang. Langkawi contohnya Mahathir, kalau dia bertanding lagi, kita tak akan bagi ruang ianya tidak ditentang. Ya, tentunya ada tentangan daripada parti-parti lain, tetapi kita sendiri mau pastikan ya, musuh-musuh besar reformasi ini ya, baik Mahathirnya, baik ke bapa kepada segala kitol Azmin Ali ini ya, dan kelompok-kelompoknya, itu semua diberi tentangan hebat ya, oleh tokoh-tokoh yang hebat dari parti-parti yang hebat ya. Sebab itu gerak mau memastikan itu ya. Kalau itu tidak berlaku, kita tampil ya. Tentunya kita mahu tampil ya, sebagai calon parti-parti ya, dalam koalisi reformasi. Tetapi ada keadaan ya, mungkin ada keadaan sekarang, hari ini segalanya mungkin ya, dalam politik hari ini segalanya kita tengok macam-macam yang berlaku sekarang. Dan ada kemungkinan bahawa disebabkan oleh percaturan tertentu, pertimbangan tertentu koalisi, akan berlaku situasi di mana musuh-musuh reformasi ini tidak diberikan tentangan yang khusus ya, oleh tokoh-tokoh besar yang benar-benar teruji untuk melawan mereka. Sebab itu gerak tampil. Saya sendiri tampil ya. Mereka dapat putusan ya, gerak 20 September yang lalu, 20 September 2020, gerak Kedah ya, dari deklarasi Langkawi ya, membuat keputusan untuk saya sendiri tampil untuk berdepan dengan Dr. Mahathir. Sampai ke hari ini saya akur dan mempertahankan sikap itu. Malah saya sudah nyatakan secara rasmi kepada parti ya, sebab macam saya sebutkan tadi, prioriti kita ialah untuk menerusi parti ya, tetapi ada kemungkinan juga ya, dalam beberapa kes tertentu ya, parti tidak boleh membuat putusan
disebabkan oleh kekangan mereka sebagai parti dalam koalisi dan sebagainya, maka tampil Gerak 98 sedia untuk tampil untuk bertarung, bukan sebagai calon parti, tapi sebagai calon yang mewakili Gerak 98, secara khusus, secara langsung, dan disebabkan Gerak 98 bukan merupakan satu parti yang berdaftar lagi, tentunya kita akan bertanding sebagai calon bebas. Tapi itu pilihan terakhir. The bottom line yang saya ingin tekankan di sini, Gerak 98 tidak akan membenarkan mana-mana musuh reformasi itu tidak ditentang oleh tokoh-tokoh reformasi, oleh parti-parti reformasi. Mahathir satu hal. Ini ejen-ejen Mahathir. Ejen-ejen Mahathir ini masalahnya bukan saja di luarnya. Dalam PH pun ada ejen Mahathir. Ada ejen yang jelas, ada ejen yang secara terbuka berbangga menjadi jurucakap Mahathir. Yang ini kita tak boleh benarkan. We are not going to compromise. Orang-orang macam ni kita tak compromise. Macam Parti Keadilan dan sebagainya, mereka terikat dan tertakluk kepada PH dan sebagainya, koalisi itu. Jadi mungkin ada keterbatasan. Sebab itu Gerak 98 kita tidak terikat kepada itu. Tetapi akhirnya tentunya kita tidak akan melemahkan atau kompromi kekuatan reformasi. Ada orang kata, nanti you masuk, you akan kacau daun, you akan pecah undi. Kita bukan masuk untuk pecah undi. Kita masuk untuk menang. Dan kemenangan kita merupakan kemenangan reformasi. Dan setiap parti reformasi, tokoh-tokoh reformasi tentunya seharusnya mengalu-alukan kita. Sebab apa kita kata kita bukan masuk untuk kacau daun atau untuk pecahkan undi? Sebab kita akan pastikan tokoh yang ditampilkan itu adalah tokoh hebat. Kita bukan main pilih sebenarnya di bun tebal tadi. Ini kita dah bincang tadi dah. Dan calonnya, rekodnya, kelayakannya, yang kita tampilkan, kita belum umum lagi, belum waktunya, tetapi kita sudah ada. Tapi kita tunggulah dulu, kita beri penghormatan. Sebab kita macam mana pun koalisi ini, perjuangan reformasi ini, kita masih meletakkan Parti Keadilan dan koalisi PH itu sebagai lokomotif depan, kita lokomotif belakang. Kalau dia kereta api itu, kita belakang. Tetapi kita punya peranan. Ini juga saya nak tekankan, sebab ada dengar suara-suara sumbang kata ni Gerak 98 dia buat apa, macam-macam lah, serangan-serangan. Di Dempung Tebal ni saya dengar, kan? Saya dengar ada serang Mansur, ada serang ahli parlimen sekarang, ada serang Adun Sungai Aceh. Oh tak dengar. Yang dengar serang Gerak. Saya pula yang kena serang. Fendi kena serang. Haji Abang Zul kena serang. Oleh kawan-kawan kita dalam parti-parti reformasi. Itu tak betul. Tak apalah you nak serang kita, tak apa, kita dah biasa dengan serangan. But our appeal, or not, it's not our appeal, our komitmen kita, atau cabaran kita, our challenge is for you to go against them. You lawan pengkhianat ini. Kita tak pernah dengar lagi ada serangan. Jelas kita bukan sekadar servis, khidmat. Kita buat kerja, kita turun. Yes, betul. Kita bukan sebuah parti biasa seperti saya sebutkan dulu. Ini parti perjuangan. Ini perjuangan. Reformasi ini perjuangan. Ia mesti berasaskan kepada nilai, kepada idealism. Dan ini mesti diterapkan. Penyokong-penyokong kita mesti dipahamkan. Sebab apa ahli parlimen ini keluar dan mesti ditentang. Sebab apa ada dua ahli parlimen sekarang ni, baru ni, yang selama ni dengan PKR, baru 2-3 hari ni keluar. Itu mesti diterangkan, dijelaskan. Di Dempung Tebal ini mesti dijelaskan mengapa Dun Sungai Aceh, macam adik saya juga dulu, saya kena Abang Kamarudin Harun pada sini, abang dia yang bawa dia ke sini semua, orang lama, dia di sini. Sekarang ni dibantu kita di Gombak dan di Selangor. Kita kenal, tapi kita kena jelaskan kepada pengundinya dan kepada penyokong-penyokong dia, untuk mereka tahu dari segi prinsip dan idealismnya, mengapa kita mesti tentang mereka. Sebab ini parti perjuangan, makanya dia mesti ada idealism. Yang saya nampak setiap hari presiden semuanya Datuk Seri Anwar. Takkan Datuk Seri Anwar nak serang daripada yang sebesar-besarnya, daripada Perdana Menteri sampai kepada ahli parlimen. Yang ahli parlimen ni kerja ketua cabang lah. Yang ahli parlimen ni ketua pemangku ketua cabang. Itu kerja kita peringkat grassroots. Yang Datuk Seri ni cukuplah yang di atas tu. Ini kesemuanya dibebankan kepada presiden. Itu bukan saya kita lah.
Kan, masa saya jadi ketua muda, tanyalah Presiden Datuk Seri Aizah, kan. Kita tak pernah bebankan beliau dengan kerja itu. Itu kerja kita. Pemuda itu kita. Kan, kita yang ke depan. Masuk kita dulu. Kena bantai kita dulu. Kan, tegangkan kita dulu. Kita paling banyak tegang. Dulu kita kena round lah. Satu sumpah keramat ni sebenarnya ada mamu bawa cerita dulu kat Taman Ria lah, taman macam-macam lah, kan. Taman Ria jadi tak Ria lah, kan. Maupun kena belasah belantan dengan polis dan sebagainya. Saya ingat ada Sungai Petani dan sebagainya. Masih ingat lagi. Ya, semangat itu dulu. Ya, tak ada sekarang ni YouTube dan langsung sebegini, live. Ya. Sekarang ada, tapi tetap sama. Apa dia? Kita harus sampaikan idealism, sampaikan prinsip, dan sampaikan cabaran-cabaran, tegangkan. Ini tak berlaku. Di Nibong Tebal tidak berlaku. Ya, baik di peringkat cabang dan pimpinan negeri, saya nak bagi tahu. Tak apalah. Orang nak marah saya peduli apa? Kan, bagi kita Gerak 98, kita mau pertahankan reformasi, dan we have the reasons, ya, untuk tegas, ruthless dan kasar sikit dalam mempertahankan reformasi. Sebab apa? Sebab reformasi ini sudah jadi sebuah kerajaan diuntuhkan macam tu. Episod itu malang. Yang menjadi mangsa yang lebih malang adalah rakyat, adalah penyokong-penyokong. Ya, saya dah round satu Malaysia dah sebelum PKP lah, kan. Sekarang ni boleh round sikit-sikit ni sampai Pulau Pinang ni pun pasal ada permit, kan. Ada bekerja sekejap di sini sebagainya, kan. Ada kebun di Perak, sini Pulau Pinang pun ada tugas-tugas yang berkaitan. Dapatlah sampai. Tapi sebelum tu saya sebelum PKP saya round. Yang menjadi masalah pendukung-pendukung parti yang tak pernah dapat jawatan, tak ada allowance pun dan sebagainya. Baru nak rasa 22 bulan dapat peranan sikit peringkat negeri, peringkat kerajaan tempatan, tumbang. Ini pedih, saudara. Ya, ini pahit. Bukan untuk pemimpin-pemimpin, tapi untuk pendukung, untuk rakyat. Jadi we have reasons to be very angry apabila kita tak nampak ada agensi, ada semangat di kalangan pimpinan di kawasan-kawasan yang dikhianati. Nibong Tebal ini kawasan yang dikhianati, bukan satu dua. Sebab itu this is the last warning. Saudara Fendi tadi dia diplomatik sikit lah, dengan saya ni kasar sikit lah, kan. No, we are not going to, this is the last warning. Yeah. If you don't back up, we will take over. We will take over. Gerak 98 will take over. We will be in charge. We will take charge. But the bottom line is, ialah untuk memastikan bahawa perjuangan ini mantap. Ia bukan sekadar percaturan untuk ganti ni siapa. Oh, ikut struktur ganti siapa. Bukan setakat itu. Ya, perjuangan. Perjuangan apa? Proses. Ada penerangannya. Ada pemahamannya. Orang yang bersama kita kena fahamkan sebab apa kita tentang mereka. Yang kita tentang ni kita kena serang betul-betul. Ini prosesnya. Ya, dan ini tak berlaku. Ya, jadi dan beberapa tempat lain. Ini kita sebut Timur Tebal kita marah dengan Timur Tebal lah. Maksud okey nah. Bukan sebab Timur Tebal kita marah. Tapi banyak tempat, tapi sebab di Timur Tebal hari ni, Pulau Pinang ni saya sentuh. Dan dalam laporan kita terima, we are not happy. Things are not moving correctly. Ya. Semangat, komitmen daripada presiden di peringkat pusat itu, ya, yang tiap hari saban malam dia bersama menerangkan, tak sampai ke bawah ni. Tak ada penerangan. Di peringkat cabang tak ada. Nothing, tak tahu pun. This is not correct. Okey, jadi itu dari segi PRU15. Okey, baik. Kedua, yang lebih penting, ini bukan sekadar PRU15, ya. Yang lebih penting, PRU15 kita tak tahu bila. Jadi kita ingat PRU15 sibuk ni sibuk orang, sibuk sekarang ni macam-macam lah kan, ni tim A ada tim macam-macam tu, okey lah, politik. But what is more important, kita tidak mahu, disebabkan fokus kita pada PRU15 yang kita tak tahu bila dan bukan dalam kuasa kita, menyebabkan fokus kita yang lebih urgent itu terbengkalai. Apa dia fokus yang lebih penting? Ialah untuk memastikan bahawa rakyat itu terbela, untuk memastikan negara ini punya maruah. Ya. Negara sekarang ni tak ada punya maruah. This is a country without soul. They have sold the soul. Mereka telah jual jiwa. Kita punya Perdana Menteri yang menjual jiwa atau membeli jiwa-jiwa. So this is, tak ada maruah. Macam Tengku Razali sebut 2-3 hari lepas. Itu saya setuju lah. Setengah lah saya setuju. Jadi dia kata UMNO kena buat keputusan sekarang, bukan tunggu sampai PRU15 baru nak berhenti menyokong kerajaan PN. Sekarang ni kena buat keputusan keluar dari kerajaan. Kerana dia kata maruah UMNO ada maruah.
Yang tu saya tak bersetuju lah. UMNO tu memang ada maruah, ada Parti Keramat, Parti Merdeka. Ya, kita akui dia ada jasa. Tapi pemimpin UMNO tak ada maruah dah. Hampir ke semua lah. Sebab kes 1MDB sapu berpuluh bilion depan mata, tak ada seorang pun bising. Saya berani cakap sebab masa tu saya ahli UMNO, saya keluar. Saya tinggalkan UMNO. Saya bukan setakat tinggal, saya saman Najib. Muhyiddin dia kena pecat, dia tunggu kalau tak kena pecat dia tak lawan. Saya tak kena pecat, saya letak jawatan sendiri. Lepas letak jawatan saya saman Najib. Sebab tu saya punya hak untuk cakap. Ya, tak ada maruah. Berbilion-bilion duit rakyat hilang and you just keep quiet. Kita apalah, itu saya tak cerita dah bab tu. Sekarang saya cerita bab maruah yang lebih penting, ya. Maruah negara. Penting. Soul ini, jiwa negara ini penting. Sebab di situlah, ya, keyakinan orang, dunia kepada kita, wibawa kita, our credibility. It is none. Tak ada. Ada menteri semburit, ada wakil rakyat rogol orang. Masuk parti pemerintah, kes rogol lesap hilang ke mana. Kita tak heran lah, Perdana Menteri pun ada kes juga. Ada statutory declaration. It's not hearsay. Statutory declaration dalam mahkamah membabitkan beliau dengan isteri orang. So there is a no soul. Dari sebab itu, ya, haru biru negara. Investment tak ada. Orang tak heran kat kita. Itu yang terbaru. Jadi kes darurat. Jadi bahan ketawa orang. Darurat apa? Darurat apa? Sekejap boleh, sekejap tak boleh. Apa dia kata? Parlimen tak boleh. Bila Agong dah titah kata boleh sidang, kata tak boleh pula lagi. Disebabkan apa? Data dan sains. Banyak orang tua dalam parlimen. Beberapa hari selepas itu, dalam setahun ulang tahun setahun Kerajaan Perikatan Nasional, duduk berbaris rapat-rapat. Semua menteri-menteri, semua ahli parlimen. Dan semua tua-tua. Berapa ramai je yang muda pun menteri-menteri ni. Yang tua nak tiba-tiba jadi muda, yang gemuk tiba-tiba jadi kurus, itu adalah, kan? Tetapi hakikatnya tua, kan? Hakikatnya tak laku dah, kan? Tetapi boleh duduk sebelah-sebelah, boleh duduk bersama-sama dalam satu majlis, tapi di parlimen tak boleh. So, saudara, dan this world now, is live all the time. Seluruh dunia tengok kita, and they are laughing at us. Hari ini Agong kata bersidang, besok menteri kerajaan yang angkat sumpah depan Agong kata tak perlu. So what is this? Dan ini memberi kesan buruk, dan banyaklah kesan-kesan lain tentang vaksin dan sebagainya. We are late. Kita lambat. Indonesia yang ratus juta, lebih jauh, 10 kali lebih besar daripada Malaysia, cepat dah sampai dan lebih ramai. Kalau kita tu jumlahnya, Indonesia tu jumlah macam kita, dah selesai dah lebih 50% settle. Kita tak selesai. So what are you talking about? You kata efficient apa? Itu belum cerita lagi pasal sapu. Kes dulu 25 juta procurement. Yang kita lupa, 25 million awal-awal COVID dulu, yang menyebabkan pejabat menteri kesihatan, pejabat MITI, berapa pejabat lagi, ada siasatan, ada dakwaan, bukan cerita hearsay, ada kenyataan daripada SPRM pun, sudah ada tangkapan, sudah ada siasatan. Where is the case? Ini cerita COVID ni, tak cerita bagi bab-bab rasuah lain. So that means all is wrong in the government, and this is more urgent. Dalam kita cerita pasal PR15, we have to settle this. Sebab tu I appeal to the party, to the leaders, that we have to stand up. We are not embarrassed with what's happening in Myanmar. We are much more advanced than Myanmar, dan Cambodia, dan Vietnam dan sebagainya, demokrasi dan perjuangan. Dan Laos, dan Singapore pun even. But now we are lagging behind, and we are still sitting pretty. Kita masih relax macam ni. So what is happening to us? Okay, now that's why hari ni saya nak bagi tahu. So pertama kali saya dapat jumpa, saya live dengan kawan negeri luar daripada Selangor. Saya bagi tahu di Pulau Pinang, dan saya bagi tahu semua. Saya mulakan dengan gerak dulu. Saya tak nak cerita yang lain, cerita gerak 98. Saya bagi tahu semua ketua-ketua gerak negeri. Sekarang sudah ada rentas daerah
terbuka. Jangan bila saya bagi tahu ni, besok ditutup dia pula. Sekarang kita boleh rentas daerah. Dan I'm asking semua ketua-ketua gerak negeri untuk round satu negeri. Negeri masing-masing. Kita tak payah rentas negeri. Biar saya je rentas negeri. Kalau tempat yang saya ada permit lah. Tapi yang lain rentas daerah. Untuk saudara terangkan kepada penyokong-penyokong gerak, penyokong-penyokong reformasi, that first you have to wake up and see this as an urgent, as an urgency. Satu perkara yang very urgent. Very urgent. Apa dia? Bahawa kerajaan ini tak payah tunggu PRU 15, mesti diturunkan sekarang. Mesti berhenti sekarang. Mesti diganti sekarang. And we have enough reason. Satu dari segi nombor lah di parlimen, letih dah cerita bab nombor ni. Tapi dari segi maruah, dari segi sikap kerajaan terhadap Duli Yang Maha Mulia seperti Baginda Besar Agong, ini kerajaan yang menyanggah Agong kata sidang, menteri kata tak sidang. We have to go, semua ketua gerak negeri bagi tahu rakyat dan bagi kumpulkan kekuatan, bagi mesej cara beradab kepada setiap raja-raja di negeri masing-masing, untuk appeal, untuk gayu kepada bawah Duli Yang Maha Mulia, raja-raja. Sebab kita percaya pada raja-raja Melayu. Mereka dah tunjukkan sikap dulu dalam kes darurat beberapa bulan dulu, the first attempt by Muhyiddin nak buat darurat, Majlis Raja tampil. Ada kenyataan Majlis Raja, bukan setakat Agong, Majlis Raja sendiri buat kenyataan. It is not mere coincidence. Bukan senang Majlis Raja nak buat kenyataan, tapi hari itu dalam kes darurat yang pertama, Majlis Raja buat kenyataan bahawa mereka bersama dengan Agong dalam kes ini dan menasihati Agong untuk menolak permohonan darurat. Maknanya the role and functions Majlis Raja itu very important. Sekarang Majlis Raja-Raja yang patut bersidang 2 minggu lepas ke apa, tangguh sampai bulan 6. Saya minta that we want to appeal first. Kita minta semua ketua-ketua gerak negeri, cara mana saudara nyata fikir, saudara dah have enough training. Semua ni bekas ketua-ketua pemuda zaman saya dulu, dah keluar masuk kena beduk macam-macam lah. You know what to do. The message is to get cross kepada raja untuk sidang Majlis Raja-Raja itu jangan tunggu Jun, mesti diadakan segera. Janganlah pakai alasan PKP. Raja Melayu 9 orang. Yang susah nak jaga 9 orang ni. Ini kadang-kadang ni bentara, ini masalah pegawai-pegawai istana saya nak bagi tahu. Orang lain mungkin segan cakap, saya cakap. We have to take note. Ada. Saya tak tuduh, tetapi saya ingin ingatkan dan perlu ada penelitian dan malah siasatan. Sebab ada alasan. Ada yang kes sampai surat beberapa kali dan surat istana bocor. Ini kadang-kadang kita takut ada kitol-kitol kecil dalam istana yang bermain. Yang bermain untuk memastikan bahawa fungsi Majlis Raja dalam membantu Agong ini memang harus dibantu sekarang, dinasihati. Kenapa? Kerana dia berdepan dengan sebuah kerajaan yang degil. Satu, kerajaan tak ada moral lah, saya dah sebut tadi lah. Tapi ini kerajaan jelas degil. Tuanku suruh bersidang, dia tak bersidang. Permainan banyak sangat. Majlis Raja tangguh sampai berbulan-bulan. Rakyat hari ini by the days, bukan by the weeks or by the months, by the days. Setiap hari ada yang bankrupt, setiap hari ada yang rumah kena lelong, setiap hari ada yang gulung tikar, setiap hari ada yang hilang pekerjaan. The matter of days. Kita tak boleh tangguh bulan. Dan kita mau tanya mengapa. Dan saya bimbang ada kitol-kitol kecil. Sebab kitol besar, kepala kitol ni, Azmin Ali ni, saya sebut sekarang. Ini kepala kitol ni, bapa sekali kitol. Dia ni mengalahkan kitol yang betul ni. Kitol Empire Melaka pun kalah dengan Azmin. Jadi kita tahu, kita kenal Azmin. Jadi dia bermain. Mainan ini mungkin mewujudkan kitol-kitol kecil yang menyebabkan fungsi Majlis Raja-Raja dan keberkesanan Duli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong itu dihadkan, ataupun cuba dimanipulasikan oleh pihak-pihak dalam ini. Sebab dan kita lihat
ya, permainan kerajaan bertentang. Sebab itu kita percaya bahawa Agong ini memang perlu, ya, memang seharusnya, sewajarnya, ya, dibantu oleh Majlis Raja-Raja in a bigger council untuk membantu beliau berhadapan dengan kerajaan yang tak ada moral, kerajaan penipu, kerajaan perasuah, kerajaan progol, kerajaan menteri sembuhit, ya. Orang macam Azmin Ali ni, he can buy. We have seen dalam beberapa hari ni, he can buy anything. Why? Because it is a question of his moral, a question of his video. Ini masalah ni, kalau kita angkat orang yang ada masalah moral, ya, yang video terang depan mata, menjadi menteri. Dia bukan sekadar menteri saja. Report daripada minit mesyuarat majlis tertinggi bersatu dan sebagainya, dia mau jadi Timbalan Perdana Menteri. Sebab itu sampai sekarang Timbalan Perdana Menteri itu tak diisi. Sepatutnya Timbalan Menteri siapa punya? Parti yang terbesar. Apa parti terbesar? UMNO. Sebab apa susah sangat nak isi UMNO ni dari Timbalan Perdana Menteri? Sebab Azmin ni si kita bapak kita ni. Ini peranan ni sebab apa? Dia mau memastikan, ya, dia selamat. Sebab itu kita tak boleh kompromi. We have to wake up. We have to fight. We have to fight for our country. It's not about Anwar Ibrahim. Ini bukan nak cerita kita tak habis-habis lagi nak Anwar ni jadi PM. No, it's about maruah negara. Dignity, the soul of the country, which has been robbed, hilang, dijual. Dan penting, saudara, soul of the country ni penting. Ni bukan sekat cerita lagu jiwa, apa ni, irama dan lagu jiwa. Ini bukan cerita jiwa. Ya, jiwa bangsa ini penting untuk kelangsungan kita sebagai negara, sebagai rakyat. We have been left behind. Jauh dah. Oh, diorang dah fly dah. Dari segi pemberian vaksin pun kita kalah. Pengambilan vaksin, pembelian vaksin, pemberian injection vaksin, kita kalah kepada negara-negara yang jauh lebih belakang daripada kita sebelum ini. So kita tunggu apa lagi? Ya, sebab itu Gerak 98 hari ini saya bagi tahu pada Gerak Penang, dan hari ini sekarang live saya bagi tahu semua ketua gerak, ya, untuk kita move sekarang. Kita desak supaya Majlis Raja-Raja itu bersidang segera. Dan kita desak supaya keputusan dibuat untuk menghukum kerajaan yang derhaka. Kerajaan tak ada moral ini, yang merosakkan negara ini, yang tak boleh bekerja ini, yang dah menyebabkan jutaan rakyat melarat ini, untuk dihukum oleh ke bawah duli Yang Maha Mulia, institusi raja. Ada apa lagi institusi yang kita harapkan? Kita nak buat parlimen, dia tak nak. Apa lagi? Institusi raja-raja. Nak harapkan Agong seorang, susah dia. Ya, sebab itu kita rasa perlu macam raja-raja. Dan kita percaya ada permainan yang menyebabkan sehingga penangguhan itu berlaku sampai berbulan-bulan. That's why we want it to be corrected. Dan kita Gerak 98, saya minta supaya semua negeri, semua ketua-ketua gerak negeri, ya, kita dah bagi ilmu cukup dah, 20 tahun dah, ya, untuk kita buat gerakan, ya, berakyat untuk bangkit dan membawa keperhatian Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu supaya selamatkan negara ini, kembalikan negara ini sebagai sebuah negara yang punya maruah, punya daulat, ya, dan punya soul, punya jiwa. Ini, ya, mesej saya pada malam ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.